tentukan sama ada berikut adalah tak bersandar. Okey, so yang ni sebenarnya tak macam mana nak tentukan tu. Pelanggan pertama dan pelanggan kedua sebuah kedai adalah perempuan. So kalau pelanggan pertama perempuan, pelanggan kedua tu dia tak ada mengena-mengena tak ada mengena, boleh jadi perempuan, boleh jadi lelaki. So kalau pelanggan pertama perempuan, yang kedua pun kau nak perempuan pun tak apa, kau nak lelaki pun tak apa. So dia tak bersandar, kan, tak bersandar. Sebab tak ada kaitan pelanggan pertama, dia tak efek pun pelanggan kedua, kan. Okey, B. Mendapat dua nombor yang sama apabila sebiji dadu dilambungkan dua kali. Maksudnya berdadu yang pertama awak lambung, contoh dapat nombor 6. Dadu kedua awak lambung, dia tak efek daripada dapatan pertama tu. Dia tak efek. So ni pun tak bersandar. Kalau contoh yang bersandar tu macam cikgu bagi explain dulu. Kalau dalam satu bekas tu ada 5 guli, awak nak ambil guli merah. Okay, dalam guli merah, kalau bersandar, contoh yang bersandar. Dalam bekas ada 5 guli, guli merah ada 3. So awak nak ambil guli merah. Untuk kali pertama awak nak ambil guli merah. So kebangkalian adalah 3/5 lah. Okey, bila dah ambil guli merah satu, guli merah ni dah tak ada dah, satu dah tak ada dah. So awak nak ambil kali kedua, awak hanya ada 2/4. Tengok dia lain-lain kan. So dia bersandar sebab dia dah hilang satu merah kat sini. So kalau dua-dua event ni, dua-dua peristiwa ni, yang contoh ni, dua-dua tak bersandar lah sebab tak ada kaitan. Baling dadu yang pertama, dadu kedua tak ada kaitan dengan baling dadu yang pertama tu. Dia boleh jadi mana-mana outcome, mana peristiwa boleh berlaku. Okay. Kalau ada soalan, type kat situ ataupun pasang mic tanya. Okay, nombor 2. Kebangkalian bahawa Zarina dan Sumel lulus ujian matematik masing-masing adalah 0.7 dan 0.6. Kebangkalian bahawa kedua-duanya lulus. Zarina lulus, Sumel pun lulus. So, ini dua-dua lulus. Benda ni berlaku serentak. Ia tak ada pilihan. So, Zarina lulus 0.7, darab dengan Sumel lulus 0.6. Bila berlaku serentak, kita darab. So, dapatlah 0.42. Kita darab je. Berlaku serentak. Dua-dua lulus. Okey. Hanya seorang lulus ujian matematik itu. Okey. Kalau awak nak faham lagi, awak ada dua ni. Zarina dengan Sumel. Okey, ni lulus. Ni tak lulus. Okey, lulus Zarina 0.7. Lulus Sumel 0.6. So, tak lulus Zarina 0.3 lah. Sebab 1 tolak 0.7. Tak lulus Sumel 1 tolak 0.6, 0.4. Macam saya cakap minggu lepas, hasil tambah dua-dua ni kena jadi 1. 0.7 tambah 0.3 kena jadi 1. 0.6 tambah 0.4 pun jadi 1. Okey, yang ni table kita buat. Hanya seorang saja lulus. Maksudnya Zarina lulus. Sama ada Zarina lulus, Sumel yang tak lulus. Yang tak lulus cikgu buat topi dash kat dia. Zarina lulus, Sumel tak lulus, atau tambah Sumel lulus, Zarina tak lulus, ada topi macam tu. Okey, Zarina lulus adalah 0.7. Darab dengan Sumel tak lulus 0.4. Tambah Sumel lulus 0.6. Zurina tak lulus 0.3. So kita darab je lah. Dua-dua ni dapatlah. Berapa dapat? .46. Okay, ada soalan? Sarah ada soalan?
Sarah Syaukina. Ada. Okey, diberi nombor 3, diberi A dan B adalah bersandar. PB 0.82, PA bersilang dengan B 0.4346. Cari nilai PA. Okey, kalau tak bersandar ni, formula dia PA union B sama dengan PA darab PB. Ni hafal sikit lah, kalau tak bersandar, formula dia macam tu. Kan kita ada a few kan, okay. Tak bersandar formula macam ni. So A bersilang dengan B, cikgu tak pasti kalau dalam, cikgu tengok kalau dalam formula dia ada tak bagi formula untuk ni. Sekejap. Okay, kalau dekat formula sheet, dia bagi formula yang biasa ni. Formula yang biasa. A union B sama dengan PA tambah PB tolak P A intersect dengan B. Nombor 10 je. Dalam bab ni nombor 10 je formula kita. Tapi yang ni kena hafal sikit. Nombor 3. Kalau tak bersandar, P union B adalah PA darab PB. So, bukan union ni, intersect ataupun bersilang. So, kita masukkan 0.4346. PA kita nak cari, PB adalah 0.82. So, PA adalah 0.4346 bahagi 0.82. So, dapat 0.53. Okay. Dekat tu ada soalan? Okay, next nombor 4. Sebuah beg mengandungi 2 biji guli merah, 4 biji kuning. Okay, cikgu list kat sini. 2 merah, 4 kuning. Seperti guli dikeluarkan secara rawak dan bagi beg itu dan dirokokkan warnanya. Kemudian guli itu dikembalikan dalam beg itu dan sebiji guli kedua dikeluarkan. Tentukan kembalikan bahawa kedua-dua warna merah sama. Okey. Dia ada, beg tu ada 2 biji guli merah, 4 biji guli kuning. Lepas tu dia kata dia ambil sebiji secara rawak, random. Tu dia nak rekodkan warnanya. Lepas tu guli tu dia masuk balik dalam beg tadi. Lepas tu ambil guli kedua pula. Okay, faham? So dia punya sampel tak berubah. Sampel dia ada 6. Tak berubah. Okay, dia nak kedua-dua guli mempunyai warna merah. Okay. Kalau merah dia ada 2. 2/6 sampel So 2/6. Kali pertama ambil 2/6. So kalau kali kedua ambil, okey, ni merah dulu Ni merah dulu. Kita consider merah dulu. Kali pertama merah 2/6. Kali kedua pun 2/6 sebab tak berubah. Dia punya probability kemungkinan tak berubah sebab dia letak balik kan guli yang dia ambil. Okay, kalau dia ambil contoh dia ambil kuning. Kuning ada 4/6. Kali kedua pun dia ambil kuning juga. So probability tak berubah 4/6. So sama ada pilihan ni atau pilihan ni. So sini awak tambah lah sebab dia 2 pilihan. So 2/6 darab 2/6 tambah 4/6 darab 4/6. Buat dalam kurungan dulu. Kemudian tambah. So yang ni jadi 4/36 tambah 16/36 jadi 20/36. Kecilkan dapat bahagi 4, 5/9.
Danish nak cakap apa-apa ke? Ya, tak ada. Tak ada, okey. Kedua-dua guli itu punya warna yang berlainan. Dia dua warna je. Kuning dan merah kan. Okey, yang ni awak boleh ambil kebangkalan dia merah kuning tambah dengan kuning merah. Tapi untuk jalan kerja yang lebih senang, okey, A ni dia kata warna yang sama kan. B ni warna yang berlainan. Maksudnya kalau ni 5/9, yang B ni 1/5/9 je. Dapat 4/9. Sebab probability warna sama tambah warna berlainan adalah 1. So dah dapat dah warna sama 5/9. Kalau dia nak warna berlainan 4/9. Tolak saja, tak perlu buat jalan kerja panjang-panjang lagi. Okay, Safia okay? Cikgu yang dia kata sebiji guli kedua dikeluarkan, apa maksud dia? Maksudnya dia mula dia ambil guli pertama, lepas tu dia kembalikan guli yang dia ambil tu, baru dia ambil guli kedua. Maksudnya sampel dia tetap 6 lah, tak berubah. Kalau dia tak letak balik, sampel dia daripada 6 jadi 5. So dia akan berubah yang dekat nombor 2 ni. Ini akan berubah kalau dia tak letak balik. Ni dia letak balik, so bawah dia tak berubah, atas pun tak berubah. Misalnya kalau dia letak balik guli, dia ambil gula merah tapi dia tak letak balik, so kita akan jadi 2/6 darab 1/5 sebab dia tak letak balik. Soalan ni dia letak balik, so kita masih sama 2/6 darab 2/6. Boleh ke Safia ke tak faham lagi? Tapi dia tak beritahu pun guli kedua. Dia beritahu. Guli kedua kita tak payah kira sampai guli kedua pun. Guli kedua dia tak kisah dia tak balik ke tak, sebab kita nak cari pertama dan kedua je. Ketiga kita tak cari kan. So kita tak tahu pun guli kedua tu dia tak balik ke tak. So ni kebangkalian yang ni guli pertama. Ini kebangkalian guli kedua. Guli ketiga kita tak cari. So kita tak tahu dia tak balik ke tak guli kedua ni. Faham eh? So dia setakat guli kedua je kita ada maklumat. So yang tu je kita kena cari kan. Okay, so yang ni boleh satu tolak saja. Kalau dapat soalan macam ni senang, satu tolak benda. Okay. So nombor 5, kebangkalian bahawa seorang calon gagal dalam ujian memandu adalah 0.45. Maksud macam ni gagal 0.45. So kalau lulus 1 tolak 0.45 jadi 0.55 lah. Itu maklumat kita ada. Jika dua orang calon dipilih secara awak, cari kebangkalian bahawa kedua-duanya gagal dalam ujian mandi itu. So dua orang yang gagal. So gagal 0.45 kan. So 0.45 seorang gagal, dua orang gagal. Darab je. Dia tak bersandar Maksudnya kalau orang pertama gagal tu, yang kedua tu kena gagal juga. Tak bersandar. Dia boleh jadi apa-apa. Gagal boleh, lulus boleh. So kita darab je. Hanya seorang sahaja yang lulus ujian memandu itu. Maksudnya
Seorang lulus. Ni lulus. Seorang gagal. Contohnya A lulus, B gagal, ataupun A gagal, B lulus. So ada dua kemungkinan. A gagal, A lulus, B gagal. Ataupun A gagal, B lulus. So dua kemungkinan, kita darab saja dan tambah. So dapatlah jawapan. Alia dapat jawapan? Faham tak? Asyik muak ni cikgu. Tempat 0.495. Okay, cikgu suruh buat sampai nombor 5 je kan? 7.3 ni. Next kita tengok soalan sumatif. Okay. Satu nombor dibentuk daripada 2 digit. Digit pertama dipilih secara rawak dari set 246. Digit kedua dipilih secara rawak daripada set K 378. Cikgu bangkalian bahawa nombor itu nombor genap. Okey, cikgu tulis balik kat sini sebab tak nampak. Set I adalah 246. Set K 378. Okey. Dia nak cari kebangkalian bahawa nombor itu nombor genap. Dia nak nombor 2 digit. Nombor 2 digit. Nombor 2 digit macam 10, 11, 2 digit lah. Digit pertama kena ambil daripada set I. Digit kedua kena ambil daripada set K. Okey, kita nak tahu berapa nombor genap boleh dibentuk. Kita pun buatlah list sendiri dulu. Kita buat list ni. Okey, kita start dengan 2. 23 bukan nombor genap. 27 bukan. 28 ya. So, pilihan pertama kita 28. Okey, lagi 4 pula. 43 bukan. 47 bukan. 48 ya. So, 48. Okey. Start dengan 6 pula. 63 bukan. 67 bukan. 68 ya. 68. So, ada 3 sahaja nombor yang boleh dibentuk. So, macam mana kita nak buat? Sekejap saya bangkalian bahawa nombor itu nombor genap. Dua puluh lapan, 68. Okey. So, kita tengok satu-satu. Nombor 2 ni kita ambil daripada set ni. So, nak ambil nombor 2 ni, nombor 2 adalah 1/3. 8 pula kita ambil dari set bawah. Nak ambil nombor 8 adalah 1/3. Okey, yang ni baru 28. 48 pula. Okey. Nombor ni atau nombor ni kan. Okey. So kita kena buat semua. 4 pula, 48 ambil 4 dari sini pun 1/3. Ambil 8 dari sini pun 1/3. Okey, tambah yang bawah 68. Nak ambil set ni 1/3, nak ambil bawah pun 1/3. So kita tambah 1/9. 1/9 tambah 1/9 tambah 1/9 dapat 3/9. 3/9 tu adalah 1/3.
Boleh? Okey. Yang kedua, nombor perdana. Nombor perdana, okey, kita list dulu nombor perdana yang boleh dibentuk daripada nombor-nombor ni lah. Sama juga, nombor pertama yang ni, nombor kedua ni. Kita start dengan 2. 23 nombor perdana. 27 bukan, 28 bukan, 40 pula, 43. Cikgu ada orang tanya cikgu. Siapa tanya apa? Dekat chat. Cikgu ada soalan. Cikgu tak faham kenapa 1/3. Okey, tak faham kenapa 1/3 ni Ni Okey, ni 1/3 ni. Okey, kita tengok dulu nombor 28. Nombor 28, 48, 68 ni faham ke cara nak ambil dia? Faham. Nombor genap kan? Nombor pertama kena kat sini, nombor kedua kita test semua. 4, lepas tu 6. Kita test semua. Okey, dapat 3. Okey, nombor 28. Okey, nombor 28, 2. Kita tengok set ni. 2 ada 1 kan? Sampel dia 3 kat sini. So 1/3. Oh. Yang 8 pun 1 juga nombor 8. Sampel 3, 1/3. So ni untuk nombor 28. Actually nombor lain pun kalau check balik 4 pun 1 juga. 1/3 juga. Sama dengan nombor 8, 1/3 juga. Tambah dengan 68. 68 pun 1 nombor juga. 1/3. 8 pun 1 nombor juga. 1/3. So dalam kurungan tu darab dia tambah. Oh, Masya Allah jatuh. Okay. Nak explain lagi ke macam mana? Nampak tak? Okay, faham Okay. Next, nombor perdana. Okay, nombor perdana pun kita list dulu nombor perdana yang mungkin. 23 ya. 23 test dengan nombor 2, nombor 4 pula. 43, 47, 48. Yang nombor perdananya 43 dengan 47 je. Okey. Lepas tu lagi nombor 6. 63 bukan, 67 nombor perdana. So tengok kita ada 4. Okey, kita ada 4 nombor perdana yang boleh mungkin daripada persamaan ni lah. Okey, kita tahu kan semua ni 1/3 dapat 1/3. Kita test pun memang 1/3 dapat 1/3. Tapi kita ada 4 kali. Kita boleh instead of tulis macam ni, darab 4 je. Sebab 4 benda yang sama je kan. So kita boleh darab 4 saja. So dapatlah 1/9 darab 4, 4/9. Kalau nak tulis macam ni boleh tulis lah 4 kali. Tapi untuk jimat masa tulis macam ni saja. Sebab dia sama. Semua 1/3 darab 1/3. Cikgu lupa nak ingatkan siapa ada bawa balik buku MX, buku tebal tu boleh buat dalam buku tak payah guna test pad. Ada yang bawa balik ke? Kalau bawa balik boleh guna buku tu. Sebab PKP lama lagi ni. Siapa bawa balik boleh tulis, buat tu dalam buku. Tak payah beli test pad. Nombor gandaan 3. Ni paste dah habis pakai test pad lah. Okey, nombor gandaan 3. Kita start dengan 2. 23 bukan, 27 ya. 28 bukan. 4 pula. 43 bukan, 47 bukan, 48 ya. Gandaan 3. Check lah bahagi 3 tepat tak Okey, 6 pula. 63 ya ke
Ya. Nombor 3 ya. Ha, 21.3. 67 bahagi 3 ada baki bukan? 68 ya ke tak? Tak kan? Kan. So 3 sahaja. So 3 sahaja. 1/3 darab 1/3 darablah dengan 3. Kan? So dapatlah 3/9 ataupun 1/3. Okey, nombor yang melebihi 35. Kita tak payah tulis lah, tak payah test sangat dua. Of course dia tak lebih dari 35. So 43, 47, 48, 63, 67, 68. Semua nombor ni lebih dari 35. Okey, so apa kita buat? 1/3 darab 1/3 darab dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Darab 6 saja. So akan dapat 1/9 darab 6 bagi 3, 2/3. Ada soalan? Ada. Okay. Proceed Okay, nombor 2. Kalau cikgu laju, awak bagi tahu Antara 40 orang murid yang suka minum jus oren atau jus apple, 25 orang murid suka minum jus oren. 40 orang murid yang suka minum jus oren atau jus apple, 25 suka minum jus oren. Manakala 18 suka minum jus oren sahaja. Jika seorang murid dipilih secara awak, saya gambarkan yang bahawa suka minum jus apple sahaja. Okey, tanpa kita buat list sikit supaya tak serabut, tak ya. Okey, 18 oren sahaja. Okey. So 25 orang suka minum jus oren, tapi 18 daripada 75 ni oren sahaja. Maknanya 7 tu oren tambah apple lah. Okay, faham tak kat sini? 18 ni oren sahaja. Dia 25 orang suka minum jus oren. So 25 tolak 18 dapat 7. Sebenarnya 7 orang daripada 25 ni dia suka minum dua-dua. Oren tambah apple. Lepas tu apa lagi maklumat kita? Kita ada 40 orang. Kita ada 40 orang. So maksudnya 40 tolak dengan 25 dapat 15. 15 ni suka minum apa? Siapa dapat teka? Apple sahaja. Betul, apple sahaja. So kita list macam tu, senang sikit nak kira. So suka minum apple sahaja 15 per dengan 40. So dapatlah 3/8. Bagi 5 bagi 5. Okey. Suka minum kedua-dua jus. 7 lah tadi. 7 apa? 40. Tak ada jalan kerja sangat pun. Tu jawapan. Tapi kena faham ni lah ayat dia. 40 orang suka minum jus oren atau jus apple. 25 orang minum jus oren. Manakala 18 oren sahaja. So kita buat 18 tu oren sahaja dulu. So 25 tolak 18, 7. 7 tu maksudnya dia suka minum dua-dua, oren tambah apple. Ini selebihnya tu nak apple sahajalah. Okey, ada soalan? Kalau tak ada, beritahu. Kalau ada, tanya.
Tak ada. Okay. Next, sambung nombor 3. 100 orang murid yang aliran sains, kita ada 100, mula sekali. 70 lulus biologi, 70 lulus biologi. 68 orang murid lulus kimia. 68 kimia. 15 gagal. Gagal dua-dua. Jika seorang murid di Pesyarawat, saya kembangkan yang bahawa lulus biologi sahaja. Tu macam nak buat ni. Okay. Kita buat kebarangkalian dulu. So kalau P biologi, okay, 70 orang per 100, kita buat point 0.7. So probability kimia pula 68 bagi 100 0.68. Okay. So kita ada dua-dua tu. So kita nak cari yang lulus biologi sahaja. Okay. Ada kita lukis gambar rajah Wen lah, cikgu rasa senang Wen. Okay. So ni bio, ni kimia. Biokimia. Okay. Biokimia ni yang ni yang lulus lah. Bilangan yang lulus lah. So 15 yang gagal dua-dua, kita ada petak macam tu kan kalau Venn diagram. Yang gagal dua-dua tu kita letak kat luar siap-siap. Dua-dua pun tak termasuk dalam ni. Okay. Yang lulus dua-dua, mungkin ada juga yang lulus dua-dua sebab biologi 70, kimia 68, mesti ada yang lulus dua-dua, kita namakan X. Kita tak tahu berapa. X duduk tengah. Okay. So, yang biologi ni 70 kan, yang lulus. So, kat sini, ni X. So, bahagian yang selebih ni 70 tolak X. Sebab 70 tolak X tambah X dapat 70 kan semua. Okay, untuk kimia sahaja, ni X, so kimia sahaja ada 68 tolak X lah. Okay, setakat tu faham tak Venn diagram ni? Jumlah semua kena dapat 100. So kita tambah 70 tolak X tambah X tambah 68 tolak X tambah 15 kena dapat 100. Okay. So kita buat negatif X tambah X kosong. 70 tambah 68 138 tolak X tambah 15 sama 100. So kita ambil 138 tambah 15 tolak 100 sama dengan X. So X sama dengan, kira X dulu. $53. So X 53 kan. So maksudnya yang biologi sahaja 70 tolak X tadi. So 70 tolak 53. So akan dapat 0.17. Yang ni tak jadilah yang ni. Tak jadikan. Lebih senang Venn diagram. 0.17. 17 sebenarnya 17. Tapi bila kita nak probability, mestilah dia bahagi dengan jumlah murid 100 tu. So dapat 0.17. So yang ni A. Biologi sahaja. Okay, ada soalan? Okay. Subjek teka yang B. Lulus ke duduk ujian? Kat mana yang lulus ke duduk ujian? Yang 5/3 X tu. Yang X tu yang ni. Lulus duduk ujian. So 5/3. So 5/3 per dengan keseluruhan 100. So 0.53.
Ada soalan? Tanya. Adam, ada soalan? Okey, yang ni semua nanti awak hantar dekat Google Classroom tu sekali je soalan buku teks dengan yang kertas yang cikgu bagi ni. Okey, ada soalan ke lagi? Faham ke? Lukis Venn diagram lah untuk yang ni, senang nak bayangkan ni. Tak apa, probability ni awak kena try buat. Tak dapat tak apa, belajar kan. Lama tahulah cara-cara buat. Okay. So next, yang ni dah try ke? Yang assignment tambahan ni. Maksudnya kalau try awak minta jawapan kan. Tapi macam tak ada minta jawapan macam tak try lagi. Kau ada jawapan cikgu bagi dah kat situ? Ada jawapan lah rasanya. Ada dah? Okay. So kita bincang terus lah. Okay, nombor 1. Sebuah kotak mengandungi 4 kad dengan digit 1, 2, 3, 4. 2 kad telah dipilih secara rawak di kotak tersebut. Cari kebangkalian bahawa kedua-dua kad adalah nombor perdana. Okey. Dua kad telah dipilih. Okey, nombor perdana ada kat sini 2 dan 3 lah nombor perdana. Okay. Okey. Kali pertama dia nak ambil 2 kad. So first time dia ambil, nombor perdana dia ada 2. Nombor perdana dia ada 2. Sampel semua ada 4. Okey. Darab dengan kali kedua dia ambil. Okey. Kita anggap dia tak letak balik. Sebab kalau dia letak balik, dia akan cakap dekat soalan tu. Sekarang ni dia tak cakap kat soalan tu. Maknanya kad tu dia tak letak balik lepas dia ambil yang pertama tu. Okey. So bila tak letak balik, nombor perdana tinggal 1 lah kan. Tak kisah dia ambil nombor mana, nombor pertama tinggal 1. Bilangan kad dalam tu pun berkurang 1. Jadi 3. So akan dapat 1/6 lah kat situ. Okey. Dapat tak? Dapat. Dia blur sikit video. Okey, dah elok dah. Okey. Probability ni jalan kerja dia pendek. Kebanyakan yang kerja pendek lah. Soalan dia panjang. Jadual 2 menunjukkan bilangan kad berwarna dalam sebuah kotak. Ada warna kuning, hijau dengan biru. Kuning ada 6, hijau ada 4, biru ada 2. 2 kad display secara rawat pada kotak itu. Hitungkan kebangkalian bahawa kedua-dua kad itulah sama warna. Okey, dia ambil 2 kad. So sama warna ni, probability kita adalah Allah Akbar. Okey. Sama warna mungkin kuning-kuning, probability kuning-kuning tambah dengan hijau-hijau ataupun biru-biru. Okay. So semua guli ni, guli ke kad, semua kad ni dia ada 12 kad. Ada 12. So dia pun soal ni dia kata dia tak letak balik. Tak cakap boleh letak balik. So kita anggap dia tak letak lah. Okay, kalau nak ambil kuning yang pertama sekali adalah 6.
per dengan keseluruhan 12. Okey, nak ambil kuning kali kedua, kuning dah tinggal 5. Kad dah tinggal 11. Okey, yang tu pilihan pertama kita. Pilihan kedua nak ambil hijau. Hijau 4. Keseluruhan 12. Ambil hijau 1, hijau tinggal 3. Keseluruhan 11. Okey, yang tu pilihan kedua. Untuk pilihan ketiga, biru 2 per 12. Kali pertama. Kali kedua, biru 1 per 11. So, kita kira lah. Oleh kerana penyebut dia semua sama, kita buat sekali. 12 darab 11, berapa? 121 132. Okey, atas dia 30 tambah 12 tambah 2. 44 per 32. Okey, kita kecilkan lah. So, dapat 1 per 3. Okey, ada soalan? Okey, nombor nombor seterusnya nombor 3. Kebangkalan seorang pemain bola jari tertentu menjadikan satu gol dalam satu pertandingan adalah 1 per 5. So, gol 1 per 5. So, tak gol 4 per 5. Okey. Syarikat kebangkalan bawah pemain ini menjadikan sungguhnya 1 gol dalam 3 permainan. 3 permainan tu sama ada sungguhannya 1 gol, maksudnya 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh gol. Kita ada kebangkalan bilangan gol mungkin bilangan gol yang mungkin 0, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3 kan dalam satu permainan tu. Okey, cara at least one ni nak lebih daripada 1. Lebih daripada 1, at least one. P lebih besar daripada 1. So, cara cepat nak tulis P lebih besar daripada 1 adalah kita ambil 1 tolak P sama dengan 0. Okey, ni cara cepat. Okey, kenapa macam ni? Cikgu nak explain Okey, kalau sampai 3 permainan ni, kalau besar daripada 1, dia adalah 1, 2, 3 ni. Tapi kosong tak termasuk lah. Okey, P lebih besar daripada 1 adalah 1, 2, 3. Tapi kalau kita nak kira, kita kira banyak. 1 kena kira, 2 kena kira, 3 kena kira. So, kita ambil 1 tolak yang dia tak gol langsung. Okey, 1 tolak dia tak gol langsung dalam ketiga permainan. Okey, so 1 tolak dia tak gol langsung adalah 4 per 5. Tapi dia 3 permainan. So, kena kuasa 3 lah kat sini. So, dapatlah jawapan. Kalau tak, kena kira dia gol 1. Gol 1 maksudnya 1 per 5 darab 4 per 5 darab 4 per 5. Maksudnya yang 2 lagi tu tak gol. Kalau ambil 2 ni, 1 per 5 darab 1 per 5 darab 4 per 5. Kalau ambil 3 ni, 1 per 5 darab 1 per 5, 1 per 5. Dia macam tu kena tambah balik. Dia banyak. So, ambil je 1 tolak tak gol. Tak gol langsung, 3-3. Dapat 61 per 125. 0.488.
Boleh pakai pecahan ataupun nombor perpuluhan yang berhenti. Kalau perpuluhan dia panjang, tak berhenti kalkulator awak, pakai je pecahan tu semua. Okey, nombor 4. Kebangkalian bahawa Amel akan layak ke pertandingan akhir dan 1/8 adalah 1/5. Mana Ramesh akan layak adalah 2/3. Okey, Amel layak 1/5. Ramesh layak 2/3. Okey, kita tengok soalan. Okey, cikgu tulis balik. Amel layak 1/3. Ramesh layak 2/5. 2/3 2/3 1/5. 2/3. Okey, yang ni yang layak. Kalau tak layak, kita tahulah 1/5 ni 4/5. 2/3 tak? 1/3. Ni tak layak, ni layak. Okey, kedua-dua mereka layak ke peringkat akhir. Kalau layak ke peringkat akhir, kita darabkan saja. 1/5 darab 2/3. 2/15. Lepas tu hanya salah seorang daripada mereka layak ke peringkat akhir. Maksudnya Amel layak, Ramesh tak layak, ataupun Ramesh layak, Amel tak layak. So kalau Amel layak 1/5 darab dengan Ramesh tak layak 1/3 tambah dengan Ramesh layak 2/3 darab dengan Amel tak layak 4/5. Okay, so dapat 1 tambah 8 9/15 kecilkan dapat 3/5. Okay. Pasukan A akan bermain menentang pasukan B dan pasukan C dalam satu pertandingan sepak takraw. Kebanyakan pasukan A akan mengalahkan pasukan B dan C masing-masing adalah 1/3 dan 2/5. Saya kebangkalian bahawa pasukan A menang. Bukannya salah sebuah pasukan lain. Beat at least one of the teams. Cari yang tak menang langsung. Tak menang langsung macam mana? Hmm. 2/3 darab 3/5. Satu tolak. Ni kalau menang 1/3. Ya, mengalahkan. A kalahkan B 1/3, A kalahkan C 2/5. Cari kebangkalian. At least one of them. Kena salah satu je menang kan. Maksudnya 1/3 1/3 menang, atau tolak dia 2 kalah kan. 1 tolak 2/3 Darab 3/5. darab 3/5. Tolak yang ada 2 kalah je. Sebab dia nak at least one menang kan. So tolak 2 kalah. So dapat 1 tolak 6/15. 3/5. Faham kan? Sebab dia menang dia 2 pasukan ni, yang ni. Dia nak beat at least one. At least one maknanya boleh menang salah satu, menang dua-dua. Tapi dia banyak kerja sikit. So kita ambil 1 tolak kalau dia kalah. Kalahkan dua-dua. So dapat 3/5.
Okey, nombor 6. 2 biji guli dipilih secara rawat di kotak tersebut. Cari bangkalian bahawa guli itu berlainan warna. Okey. Dia nak 2 je. Kita ada 4 guli ni. Dia nak 2 warna je. Tapi kita ada 4 ni. Banyak ke bangkalian kan? Hitam merah, merah hitam, merah hijau, hijau merah, hijau hitam. Banyak. So bila banyak macam ni, kita ambil satu tolak. Bila dia sama. Bila sama. Sebab dia nak berlainan. So satu tolak bila dia sama. Okey. So bila dia sama ni, setolak. Sama pun banyak juga ni. Kalau hitam-hitam. Okey. Keseluruhan ada berapa guli? 7, 10, 18. Ada 18 guli Okey. Kalau dia sama, hitam-hitam, tambah merah-merah, tambah hijau-hijau, tambah kuning-kuning. Okey. So satu tolak. Kalau hitam-hitam adalah 2/18 darab dengan, okey, kurangkan satu hitam, satu kurangkan bawah 18 jadi 17. Okey, ni baru hitam-hitam. Merah pula. Merah 5/18 darab dengan 4/17. Kalau hijau pula. Hijau 3/18 darab dengan 2/17. Kalau kuning pula. 8/18 darab dengan 7/17. Okey. Yang ni kita tolak yang sama, dapatlah yang berlainan So kita kira lah 18 darab 17, 306 bawah, atas 2, 20, 6, 26. So ni dapat 37/51. Dapat tak awak ni? Kalau tak buat macam ni, banyak pilihan. Nanti pening awak. Hijau, merah, hijau, hijau. Banyak pilihan. So ambil satu tolak yang sama. Dapatlah yang berlainan. Okay, next. Soalan nombor 7. Kebangkalan Zainab bangun lewat adalah 0.4. Sekiranya dia bangun lewat, kebangkalan dia akan berpasikal sekolah adalah 0.7. Sekiranya dia tidak bangun lewat, kebangkalan dia akan berpasikal ke sekolah adalah 0.1. Jadi kebangkalan bahawa Zainab akan berpasikal ke sekolah. Okay. Kalau macam ni, dia lebih senang buat T-diagram. T-diagram cikgu buat kat sini. Okay. Ni ada dua kemungkinan. Bangun lewat dengan bangun awal. Bangun lewat dengan bangun awal. Kalau bangun lewat adalah 0.4, bangun awal adalah 0.6. Okey, sekiranya dia bangun lewat, kebangkalan dia akan berbasikal sekolah adalah 0.7. Okey, kalau dia lewat basikal, tak basikal. Ada dua kemungkinan lah. Kalau basikal 0.7, kalau dia bangun lewat. Kalau tak basikal 0.3. Sekiranya dia tidak bangun lewat, dia bangun awal lah. Kebangkalan ke sekolah dengan basikal adalah 0.1. So ni pun dua. Basikal, tak basikal. 0.1. So ni 0.9. Alhamdulillah. So ni tree diagram kita. So soalan, cari kebangkalan bahawa Zainab akan berbasikal ke sekolah. So ada dua je cara dia boleh berbasikal ke sekolah. Satu dia bangun lewat, dia berbasikal. Satu dia bangun awal dan dia berbasikal. So ada dua kemungkinan macam ni. So kita darab 0.4 darab 0.7 atau 0.6 darab dengan 0.1.
Itu kira. Dapat 0.34. Faham tak? Kalau soalan yang macam berkaitan macam ni, lepas mula awak buat apa, awak pakai 3 diagram macam ni. Ada contoh dalam buku teks tapi kalau nak awak boleh faham kan. Kalau tak nak lagi banyak contoh, pergi kat buku teks yang cikgu bagi PDF tu, check. Okay, soalan. Siapa yang cikgu tak panggil nama lagi ni? Iman, okey Iman. Okey. Mana Syawkis hari ni? Tak ada pun. Ada? Okey, sebuah kotak mengandungi 8 biji guli biru. So kita list 8 biru, F putih. Jika sebiji guli dipilih cara rawat di kotak, kebangkalian mendapat guli putih adalah 3/5. So kebangkalian putih 3/5. P tu kebangkalian Okey. Cari nilai bagi F. Okey. So kita tak tahu jumlah semua guli. Yang kita tahu 8 biru, F putih. So jumlah semua guli kita boleh tulis 8 tambah F. Okey. Putih kebangkalian dia 3/5. So daripada 3/5 ni kita boleh nampak kalau putih F per dengan 8 tambah F. Ni kebangkalian daripada maklumat kita ada. Dan dikata kebangkalian putih 3/5. So ada macam ni satu persamaan. Dia nak cari F. So darat silang sahaja. Shoot. 8 darab 3 24. 3 darab F, 3F. Sama dengan 5 darab F, 5F. So 24 sama dengan 5F tolak 3F, 2F. So F sama dengan 24 bagi 2, 12. Macam itulah. Masya Allah jatuh. Okay, ada soalan? Aisyah ada soalan? Aisyah Syairah ke? Okay. Sebuah beg mengandungi 4 pen biru dan 6 pen hitam. So 4 biru, 6 hitam. Ali mengeluarkan 2 pen secara rawat dari beg itu, 1/1 tanpa penggantian. Cari kebangkalian bahawa kedua pen dia adalah berbeza warna. Okay. So macam tadi juga ambil satu tolak. Satu tolak sama warna. So satu tolak sama warna adalah biru-biru ataupun hitam-hitam. Okay, so satu tolak biru-biru adalah 4/10 darab dengan dia tak letak balik tanpa bergantian tak letak balik. So 3/9 lah untuk biru khususnya. Biru yang pertama 4/10, biru yang kedua 3/9 lah. Okey, hitam-hitam pula. Hitam yang pertama 6/10. Hitam yang kedua 5/9. Okey, so kita selesaikan benda tu lah. Satu tolak. Satu tolak dalam kurungan tu.
So dapatlah 8/15. Sebab dia nak yang berlainan, kita tolak yang sama. Nak berlainan boleh je. Berlainan pun senang je sebenarnya sebab 2 pen je. Biru hitam ataupun hitam biru. Boleh juga. Mana-mana je lah boleh. Okey, nombor 10. Pemilih salah satu pilihan mewakili sekolah bagi satu pertandingan matematik. Kebakaran bahawa Raymond, Aileen dan Suzana terpilih adalah 0.4, 0.75 dan 0.6. Cari kebakaran bahawa Suzana je terpilih. So, Suzana yang mana? 0.6 kan Suzana. So, yang lain tak terpilih. So, yang tak terpilih cikgu buat list sekejap. Ni tak terpilih 0.6. Ni kalau tak terpilih 0.25. Ni kalau tak terpilih 0.4. Kita ambil je satu tolak yang atas. Okey, Suzana terpilih. Maksud Suzana adalah 0.6. Yang lain tak terpilih. So, kita ambil 0.6 darab 0.25 darab dengan 0.6. Yang tak terpilih, Suzana je terpilih. Tak terpilih bagi Raymond 0.6. Ni tak terpilih bagi Aileen 0.25. Yang terpilih bagi Suzana adalah 0.6. So, kita darab je semua. Dapat 0.09. Okey, sekurang-kurangnya seorang daripada mereka terpilih. Bila seorang-seorang ni, at least seorang ni, kita nak senang ambil satu tolak, tak terpilih seorang pun. Okey, satu tolak sebab seorang je kan. At least one. Maknanya dia boleh jadi 1, 2, 3, banyak. So kita nak senang, kita ambil satu tolak yang tak terpilih langsung. Kita ambil yang biru yang cikgu tulis baru ni. Dapat 0.94. Okay, ada soalan? Tak faham tanya Cikgu tak repeat dah bab ni kat sekolah. Okay, nombor 11. Okay, sekeping duit shilling tidak adil dilambung 3 kali. Bagi setiap lambungan, kebangkalian untuk mendapat angka adalah 0.6. Cari kebangkalian untuk mendapat 3 angka. Ni tidak adil. Duit shilling tidak adil ni, maksudnya kalau duit shilling yang adil, dia yang normal. Yang belakang gambar, ada depan tu angka. Kalau tak adil ni, mungkin dia ada slack kat duit shilling tu, dia lekuk ke apa yang menyebabkan kalau dia baling tu asyik dapat angka banyak kali. Kalau dia baling tu apa? Cara balingan. Cara balingan tak, duit shilling sendiri itu tidak adil. Ada slack kat duit shilling tu. So dia baling tu dia tends untuk dapat kalau adil dia 0.5 lah. Dapat angka 0.5, dapat gambar 0.5. So ni shilling tidak adil lah. Kan? Mungkin ada shilling tu ada lekuk ke apa menyebabkan bila dia lambung untuk dapat angka tu 0.6. Lebih banyak kan. So maksudnya angka 0.6, maksudnya gambar 0.4 lah. Kan? Kebangkalian untuk mendapat 3 angka. So 3 angka maksudnya 3 kali baling So kalau satu angka 0.6,
Kalau 3 kali baling, darat dah 3. .216. Okay. So hanya satu angka. Daripada 3 balingan tu hanya satu angka. So dia boleh jadi angka gambar-gambar ataupun gambar angka gambar ataupun gambar-gambar angka. Ini balingan pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Semua tu angka satu je. So kita buatlah angka tadi 0.6. Gambar adalah 0.4. Okey, tambah gambar 0.4, angka 0.6, gambar 0.4. Ataupun 0.4 darat 0.4 darat 0.6. Okey, so dapat kira dapat jawapan. Apa benda ni sama je, blok kira sekali darat dengan 3. Dapat 0.288. Okey. Ada soalan nak tanya? Okey. Intan, okey Intan, dapat tak yang cikgu terangkan ni? Left lah. Ada. Alia nak tanya ke? Okey. Tak ada. Intan dengar tak cikgu cakap ni? Ke tak dengar? Okey, jadual 12 menunjukkan kad-kad dengan huruf masing-masing. Kad-kad ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak. 2 kad dipilih secara rawat daripada kotak itu. Saya gambarkan kalian bahawa 2 kad yang sama huruf dipilih. Okey, untuk soalan macam ni, lebih senang kita list dulu. Okey, kita ada R, ada B, ada G, ada apa lagi? 3 tu je kan? Okey, R ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. R ada 7. B ada 1, 2, 3, 4. B ada 4. G ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 4. 5. Dia ada 5. Okey. Semua sekali ada 16. So dia nak yang sama 2 kad dipilih secara rawat. Saya gambarkan 2 kad yang sama huruf dipilih. So sama ada PRR tambah dengan PBB ataupun PGG. Okey, R ada 7. Yang kali pertama 7 per 16. So kali kedua R dah tinggal 6, bilangan dah tinggal 15. Okey, yang tu pilihan yang pertama. Kalau R. Kalau dia ambil B ada 4. 4 per 16, kali kedua 3 per 15. Untuk G, kali pertama 5. 5 per 16, kali kedua 4 per 15. Okay, so kita tambah je lah. 7 dan 6, 4 per 2. Tambah yang atas dulu. 4 per 2, tambah 4 kali 3, 12. Tambah 5 dan 4, 20. So 74. Per dengan yang bawah sama kan? Kita dulu buat sekaligus. 16 darat 15. 240. Okay, tapi jangan lupa check sama ni boleh dipermudah atau tak. So dapat 37 per 120.
Okay. Tu cara buat dia lah. Okay, ada soalan?